Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 5 ingin membentangkan tajuk Peta Minda iaitu Tata Kelakuan dan Tata Tertib iaitu Surat Aku Janji. Baiklah, punca kuasa bagi Aku Janji ini adalah berdasarkan Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Peraturan ini dibuat di bawah Perkara 132/2 Perlembagaan Persekutuan. Selain itu, peraturan ini telah terbentuk bagi menggantikan Perintah-Perintah Am Bab D Kelakuan dan Tata Tertib 1980, di mana peraturan yang telah terbentuk ini mengandungi 8 bahagian dan mengandungi 66 muka surat kesemuanya. Baiklah, kita melihat kepada punca kuasa yang kedua iaitu berkenaan dengan Peraturan Lembaga Tata Tertib Perkhidmatan Awam 1993. Terdapat 5 komponen iaitu yang pertama, peraturan mengenai tata kelakuan Code of Conduct serta larangan kesalahan khusus. Yang kedua, berkenaan dengan tanggungjawab serta tugas kawalan dan pengawasan tata tertib. Yang ketiga, berkenaan dengan prosedur dan tata cara tindakan tata tertib. Dan yang keempat, hukuman tata tertib. Dan yang kelima, berkenaan dengan peruntukan pelbagai yang berkaitan. Bahagian yang kedua pula adalah rasional tata tertib. Rasional yang pertama adalah supaya dapat memelihara imej pejabat awam yang bertindak sebagai pegawai profesional dalam bidang masing-masing dalam proses melancarkan pentadbiran kerajaan. Selain itu, tata kelakuan dan tata tertib yang ada adalah bagi proses pembangunan modal insan minda kelas pertama setiap penjawat awam dalam sektor kerajaan. Rasional yang ketiga pula adalah supaya setiap penjawat awam dapat memahami dan menghayati setiap skop tugasan yang diberikan serta melaksanakannya dengan telus. Dan yang terakhir, mana-mana pegawai kerajaan yang melakukan kesalahan boleh dihukum melalui tindakan tata tertib jika pegawai tersebut terbukti terlibat dengan kesalahan yang telah disabitkan. Baiklah, kita teruskan kepada Surat Aku Janji. Seperti mana yang kita tahu, pegawai perkhidmatan awam yang telah dilantik sebagai penjawat awam di bawah Perkhidmatan Awam Persekutuan perlu menandatangani Surat Aku Janji. Ia bertujuan untuk memastikan kelakuan penjawat awam selaras dengan peraturan pegawai awam, perintah-perintah am atau perkeliling sepanjang perkhidmatan dengan kerajaan. Selain itu, kegagalan seorang pegawai memberi aku janji sebagaimana dikehendaki atau gagal mematuhi terma aku janji juga merupakan salah satu tugasan kawalan dan tindakan tata tertib 24/2. Seseorang pegawai yang tidak menjalankan pengawasan ke atas pegawai bawahannya atau untuk mengambil tindakan terhadap pegawai bawahannya yang melakukan pelanggaran mana-mana peraturan-peraturan ini hendaklah dikatakan sebagai cuai dan dia boleh dikenakan tindakan tata tertib. Poin keempat, tugas kawalan dan pengawasan tata tertib. Menurut Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993 24.1 adalah menjadi tugas tiap-tiap pegawai untuk menjalankan kawalan dan pengawasan tata tertib ke atas pegawai bawahannya dan mengambil tindakan yang sesuai dalam tiap-tiap hal pelanggaran mana-mana peruntukan peraturan ini. Okey, seterusnya kita tengok kepada contoh-contoh pelanggaran tata kelakuan dan tata tertib di bawah Aku Janji. Berdasarkan Peraturan 38 PU-A 395 tahun 1993, jika seseorang pegawai didapati berlaku bersalah atas satu kesalahan tata tertib, pegawai boleh dikenakan mana-mana satu atau apa-apa gabungan dua atau lebih hukuman bergantung kepada keseriusan kesalahan yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Okey, jadi antara contoh kesalahan tata tertib termasuklah membocorkan rahsia kerajaan, kesusahan berat kerana hutang, melakukan gangguan seksual, menggunakan kenderaan jabatan untuk kegunaan sendiri, keluar negara tanpa kebenaran KSU dan membuat tuntutan yang palsu.